Sihir atau eczema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan, saya hari ni saya nak terang sikit tentang ramai yang duk bertanya. Ada yang WhatsApp saya, Ustaz Kazim ni dia kena sihir ke eczema. Dia bagi saya mudah tuan-tuan. Dua-dua tu penyakit. Eczema pun penyakit, sihir itu pun penyakit. Cuma eczema ni terbukti di dalam rawatan moden. Sihir ni terbukti di dalam rawatan tradisional ataupun rawatan Islam. Jadi kedua-duanya sama. Sama dalam hakikat. Dia adalah penyakit. Datangnya dari mana? Kalau kata doktor, dia akan kata orang Muslim, dia kata dari segi pemakanan, dari segi darah, kan. Tapi kalau dalam rawatan Islam tu, daripada perbuatan sihir. Dan kalau kita nak compare dua-dua ni tuan-tuan, logik lagi daripada sihir. Sebab apa? Nabi sendiri bisa beritahu bahawasanya jin-jin ini akan masuk ke dalam urat darah anak Adam. Jadi mungkin rawatan doktor dia akan kata darah kotor ke yang menyebabkan boleh menjadi eczema ni semua. Jadi itu terpulang kepada pakar masing-masing. Kalau dia daripada pakar hospital, rawatan muda, dia kata eczema, okey, teruskan dengan rawatan eczema. Macam kita dalam bidang rawatan Islam ataupun rawatan tradisional, kita nampak ia adalah satu tanda-tanda ia daripada sihir, maka kita berubat dengan sihir. Tapi mana tutup? Waalaikumsalam. Dari sihir jadi eczema, dia bermacam-macam tuan-tuan. Tapi bila kita bercakap ni susah tuan-tuan. Hari ni orang lebih percayakan rawatan moden daripada rawatan ruqyah ni. Orang kata rawatan moden lebih terbukti, lebih efisien daripada rawatan sihir, rawatan ayat Quran ni. Sebenarnya kalau kita ni orang Islam betul, kita ni orang Islam, kita kena usahakan dulu dengan doa dulu. Kita kena usahakan dengan baca ayat Quran dulu. Kita ruqyah dulu. Setiap penyakit yang Allah Ta'ala beri, kita ruqyah dulu. Lepas tu barulah kita hantar ke hospital. Itulah cara yang benar, yang mana kita akan didik bahawasanya kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sakit demam, tak kisah sakit demam pun, baca dulu ayat Quran. Bismillah apa? Bismillahi arqika min syarri kulli Bismillahi arqika min syarri kulli. Tu apa ni? Dia nak baca dalam ni, dia lupa ni. Orang panggil apa? Jampi ataupun ruqyah Jibril. Min syarri yukzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfika bismillahi arqika. Kita baca dulu ataupun baca bismillahirrahmanirrahim. Fihi shifa'ul linnas, fihi shifa'ul linnas, fihi shifa'ul linnas. Tiup layak kita minum untuk kita demam apa-apa. Lepas tu kalau tak sembuh baru kita makan ubat. Kita makan ubat pun kita kena baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dengan izin Allah, asbab kepada ubat ni, asbab kepada penyembuhan demam ni. Bismillah. Adakah kita amal sebegitu? Tak. Kita tak amal. Sakit lah tu, Panadol. Bismillah pun kena tak baca. Jadi kita nak kena betulkan cara kita orang Islam. Quran dan hadis itu adalah petunjuk kita. Quran dan hadis itu adalah syifa kita. Jadi kita kena apa pun tuan-tuan, kita kena dengan agama dahulu. Bukan nak suruh main berubat dengan saya. Bukan saya kata lepas sakit demam main jumpa saya. Tak. Boleh buat sendiri. Kita bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu Taala dahulu. Barulah kita bergantung dengan benda-benda apa? Barulah kita usaha dengan benda-benda lain. Berdoa dulu, usaha dulu, barulah kita usaha yang lain-lain. InsyaAllah barulah mujarab. Okey, saya nak cerita sikit. Baru ni saya tuan-tuan tengok, saya dah share satu pesakit adik ni. Dia ni aku ada. Dia ni ada kan, adik yang kena macam apa, dia ada apa, pertumbuhan di belakang, tumor. Okey, dia disahkan doktor adalah tumor di belakang otak dia. Cuma doktor nak buat pembedahan agak merisiko sebab tumor dia ni dah duduk dekat sel membrane dia tu, sel memori dia. Kalau buat operation, kemungkinan dia akan lost, dia akan hilang segala memori ingatan dia. Jadi doktor hanya memberi rawatan antibiotik. Lepas tu bila pak menakan dia jumpa saya, pak menakan dia kata nak usaha. Jadi saya suruh budak tu main, kita buat ruqyah. Ramai saksi je dah.
Dan ni ada ramai lah orang saksi dengan pak menakan, dengan bapak dia sendiri pun ada, mak dia pun ada. Saya buat rawatan gunakan sirih sahaja dengan izin Allah, biiznillah. Saya tak pandai. Saya tak pandai. Saya contoh, saya belajar apa yang saya belajar, apa yang saya dapat ilham, saya lakukan. Dan saya baca Al-Quran. Saya baca, saya kata okey, lepas ni, dan mereka kata lepas ni kemungkinan doktor lepas seminggu doktor akan buat balik scan MRI dia balik, nak tengok sama ada dia kecut ataupun tidak. Kalau tak kecut, susah lah. Kemungkinan mereka akan kena buat juga operation, tak ada jalan lagi dah. Kalau tidak, dia lagi teruk, dia akan sakit pula. Dia sebelum ni dia hanya tahan dengan ubat apa tu, ubat tahan sakit tu apa, macam morfin lah, macam dadah kan. Mereka cucuk bagi dia tahan sakit saja, sakit kepala. Jadi bila dah cakap tu, kita buat, kita lakukan dengan bismillah. Saya kata saya tak tahu diri saya penyembuhan datang daripada Allah. Saya buat dengan sirih limau. Saya buat, saya tahu di kepala dia. Masa kita nak buat ruya, dia budak tu sendiri berasa panas di bahagian kepala ni. Kita baca benda, baca cuma kita gunakan gelombang-gelombang ilmu aura ni, ilmu gelombang ni. Tiup dia kita ni, ya Allah kan, bakam kalau segala sel kanser. Dia budak ni rasa panas. Dia pun rasa panas. Pak-pak menekan dia ni orang yang education, orang yang orang kata apa, macam mana dia ni educated. Sampai pak menekan kata betul ke rasa panas. Dia kata budak kata rasa panas ni. Rasa panas, lepas tu rasa macam dia macam berdenyut macam ada short current di sini. Ini kita tak pakai teknologi pun, kita pakai tangan dengan ayat Quran je. Bila kita buat gitu, saya abang dah kat pak menekan, insya-Allah. Lepas ni kemungkinan seminggu lepas ni doktor akan buat CT scan ataupun MRI scan. Andai kata kalau benda tu kecut dah, insya-Allah, alhamdulillah lah, Allah Taala mengizin, saya minta dia buatlah kenduri, potong kambing seekor, niat ya Allah ya Tuhanku. Sofian Ar-Ridha pun ada, ayah pian pun ada situ. Orang profesional, ayah pian sendiri pun ada, Jadi bila kita kata lepas ni kalau dah nampak kesan dia tu dah kurang, saya suruhlah mereka ni buat kenduri sikit, sembelih kambing seekor ke, niat atas budak ni. Kita buat kesyukuran. Jadi alhamdulillah tuan, dengan izin Allah. Bukan saya pandai, saya bodoh, saya tak tahu apa. Ni semua kerja Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Budak tu dapat positif, kesan dia positif. Daripada 3.2 cm turun kepada 1.9 cm. Maknanya setengah. Dia jadi kecut dah. Mai aku mana kecut tuan-tuan, dengan kerja Allah ni. Bolehlah kita fikir dalam otak kita. Nak mati. Jadi itu semua kerja Tuhan tuan-tuan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada Ustaz Kazim ni. Semua kerja Tuhan tuan-tuan. Ikut terpulang. Saya tak kata, saya tak marah pun doktor nak kata eczema ke apa ke. Itu kerja doktor. Itu memang dia punya apa, pembelajaran dia, kajian dia. Dia kata Ustaz Kazim ni nampak macam kena eczema. Tu pun dia tak panggil Ustaz Kazim main check apa, dia tengok aja, dia tengok dalam Facebook, dia tengok ni nampak macam eczema. Doktor pakar tu kata kemungkinan eczema. Saya pula pakar rawatan, apa bukan kata pakar lah, saya ni perubat rawatan tradisional. Saya tengok ni, saya kata ni sihir. Saya pun tak scan pun ni Ustaz Kazim. Jadi insya-Allah saya dah dapat dah tarikh dah. Nanti saya beritahu balik kepada semua. Jadi saya tak mau nak kecoh lagi, sebab takut sekali lagi terganggu saya punya proses rawatan untuk Ustaz Kazim. Nanti saya akan beritahu. InsyaAllah kita akan buat dalam minggu ni juga, insyaAllah. Saya akan turun ke Perak, insyaAllah. Cuma saya tak mau beritahu bila dan pukul berapa. Saya takut lagi ramai main. Jadi kita nak mulakan proses rawatan tu agak terganggu sikit, Jadi biar saya dengan Ustaz Kazim saja dan beberapa orang lagi. Mungkin Abang Syah kita akan ajak, Abang Syah pendekar gunung kita akan ajak juga, seorang dua, untuk kita buat proses rawatan pada Ustaz Kazim. Jadi kita tak mau ramai-ramai sangat sekali lagi. Jadi tak selesa. Dan benda ni pula melibatkan benda-benda, kemungkinan ada aib-aib yang perlu kita jaga. Kita jaga insya-Allah. Betul itu, kita ikhtiar ilmu Allah luas. Ilmu Allah Ta'ala luas. Awak ilmu doktor ni ilmu siapa tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, ilmu yang doktor ni, mereka buat kajian sains apalah semua ni, semua bala-bala ni, ilmu siapa? Melainkan ia adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada ilmu manusia tuan-tuan. Manusia apa yang hebat sangat, sakit gigi pun merung, sakit gigi pun tak tahan. Kalau tak ada, balik terus. Kita ni hebat tak mana.
Allah Ta'ala uji sakit gigi yang meraung sakit tuan. Tak kira lah badan bodybuilder pun mai kena sakit gigi melompat riau atas keti. Tu kata manusia ni cukup lemah, no? Jadi semuanya ilmu Allah Ta'ala belaka. Tak kira rawatan moden ke, rawatan tradisional ke, rawatan ruqyah ke, semuanya kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mana ni? Tak ada balik lah. Dah tak ada parking ke macam mana? Tadi boleh parking situ. Tak parking, tak balik. Tak jauh. Saya sangkut ataupun parking tepi tu. Sana. Parking tepi ni. Parking dapat lagi lori nak lalu senang. Okay. Depan ni. Sini datang. Doktor pun merau bila sikit gigi. Semua sama tuan-tuan. Hakikat kita ni hamba. Hamba ni tuan-tuan. Kita ni hamba. Kita ni bukan penyembuh. Tak ada. Kita ni ada hamba. Kita ni adalah ikhtiar. Tak ada hebat tang mana saya boleh berubat. Ustaz Kazim kalau saya berubat, Allah Ta'ala uji saya pula. Saya pun sakit. Mai kok mana hebat? Mai kok mana kebai tang mana kebai? Tak ada kebai, tak ada hebat-hebat mana. Orang cucuk vaksin pun kena Covid kau tuan-tuan. Mati kau. Ada hak mati, kes mati, ada kes macam-macam kes. No? Nak kebai tang mana awak cucuk vaksin ada. Depa kata cepat cucuk vaksin tak kena Covid. Siapa tu tuan-tuan? Kena Covid siapa tu ke? Cucuk pi overdose sampai overdose pun tuan. Wajah Tuhan belaka. Di situ nak beritahu bukan vaksin yang menyembuhkan. Bukan vaksin yang boleh melindungi kamu. Bukan dari segala-galanya yang melindungi kamu daripada Covid ni ke, daripada sihir ke, daripada sakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sajalah yang melindungi kamu. Tak ada usul umuhung lah. No? Ni dia ni sebelah saya ni dia tanah 3 dos cucuk kena Covid tuan. Saya 2 dos saja. Selamat tak overdose saya tuan. Tak ada apa, alhamdulillah tak kena Covid. Jadi semua ni tuan-tuan kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Dia melindungi. Dia maha zat, dia maha hebat, dia maha melindungi dia. Tak ada siapa dia boleh sembang lah. No? Jadi kita balik pada hakikat kita orang Islam, percayalah Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Mungkin orang kata setengah golongan kata alah kita kena berusaha juga. Usaha ada bodoh. Tapi Al-Quran kata kalamullah itu adalah syifa. Baca dengan yakin. Kalau kata hampa tak apa yakin, hampa adalah masalah tauhid hampa sendiri. Tauhid masalah goyang. Takkan baca Yakub boleh sembuh. Takkan kena timur baca Quran boleh kecut. Takkan kena kanser baca Quran boleh sembuh. Dia main ragu-ragu tuan-tuan. Maknanya kita punya tauhid kita goyang. Bagaimana kita fikir balik tuan-tuan? Bagaimana kita fikir? Jika Nabi SAW ni hidup di zaman kita, adakah Nabi naik jumpa Allah di Isra' Mi'raj? Perjalanan atau daripada bumi ke jumpa langit 7, jumpa dengan Allah SWT. Bila Nabi turun, Nabi cerita, adakah kita termasuk orang yang nak percaya dengan Nabi ke? Ataupun kita nak mengatakan Nabi ni pendusta? Cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Yang mana hak tak percaya ni? Sebab Islam ni dia bukan main datang dengan logik. Kalau logik ni cerita ada cerita hadis daripada Sayyidina Ali tentang kata sapu khuf. Bila kita pakai khuf kulit tu, Nabi suruh kita sapu bila kita ambil wuduk, hanya sapu di depan, bukan di belakang. Kalau ikut logik kepala otak ni, tapak yang kita duduk jalan tu lah kotak, patut ayah sapu di bawah, bukan sapu di atas. Tapi Nabi kita apa? Nabi suruh sapu di atas. Kalau kata logik agama tu, pasti kena sapu ke bawah. Tapi agama Islam bukanlah agama logik. Agama Islam ni perlu yakini benda-benda ghaib, takdir, qada dan qadar. Semua kena yakin. Para malaikat, beriman, kena beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab Allah. Barulah sempurnanya hukum rukun Islam kita, barulah sempurnanya rukun iman kita. Kalau tidak, kita tak sempurna tu, bukan kita Islam. Tak Islam lagi. Kita beruslam tak Islam ni. Dia beruslam tak jumpa lagi. Beriman dengan dua tu, beriman dengan alam ghaib. Malaikat juga termasuk dalam ghaib. Para jin pun masuk dalam ghaib. Penyakit juga masuk dalam ghaib. Semua banyak
kita ni hidup bukan dalam nyata sahaja. Sebab habis saja perjalanan kita dalam dunia ni, titik kita berjalan dalam dunia habis saja, waktu dah sampai, saat dah sampai, ketika dah sampai, maka nyawa kita akan dicabut. Maka kita akan berpindahlah alam yang selanjutnya. Alam yang mana kita hidup dalam nyata, kita tidak nampak alam yang itu. Maka bila kita mati, maka benarlah kita sudah masuk ke alam barzakh. Tidak lagi kita hidup dalam dunia ni. Tetapi orang yang hidup dalam keadaan dia hidup di dunia, dia tidak akan nampak alam barzakh. Orang yang alam barzakh, dia akan nampak kita hidup di sini. Dia tahu bahawasanya benar itu adalah alam ghaib yang mana dia beriman di dunia, dan maka hari ini dia akan tempuhi itu alam barzakh. Ada malaikat, ada soal jawab dalam kubur. Walaupun kubur kita nampak hanya sebesar itu saja, tapi dia boleh menjadi seluas-luas pandangan, seluas-luas mata pandangannya apabila amal dan solehnya, amal solehnya hebat di dunia. Maka kubur itu akan luaskan kuburnya menjadi taman-taman syurga seluas-luas pandangan dia, seluas pandangan mata dia. Tapi bila dia membuat mungkar, dia membuat benda-benda yang tak baik dalam dunia ni, maka kubur itu akan menjadi sempit hingga tulang rusuknya bertemu, tercantumnya tulang rusuknya. Sebab apa? Itulah di alam barzakh, tuan. Alam yang kita tak nampak. Walaupun dia kena seksa dalam, walaupun dia hidup seronok di dalam, kita yang duduk luar, duduk pijak atas kubur ni, tak nampak dan tak dengar apa yang ada berlaku di bawah. Kalau kita korek pun kita tak nampak apa yang berlaku. Jadi itu semua kerja Allah Ta'ala. Logik itu sendiri Tuhan buat, masukkan ke dalam otak kita, rasa hebat. Ya, betul itu. Buat live tu dalam masa rawatan, saya tak boleh nak cakap benda ni, tuan-tuan. Kita kena menghormati Ustaz Kazim. Kalau Ustaz Kazim bagi saya buat live, saya buat. Saya tak maulah, kalau boleh saya pun tak mau buat live, tuan-tuan. Saat lagi dia mengundang fitnah, dia mengundang macam-macam sekata lain lagi. Saya pun, kalau tuan-tuan tanya saya sendiri tak mau buat live bila merubat Ustaz Kazim. Tapi kalau Ustaz Kazim request buat live bagi orang tengok bagaimana Ustaz Kazim derita sakit sihir ni, kalau Ustaz Kazim suruh, saya buat lah. Tapi kalau ikut saya pun, saya tak mau. Memang tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan nak tahu tengok macam mana. Tapi bukan tuan-tuan yang memang niat tuan-tuan baik, tapi bila dapat musuh-musuh Islam ni, musuh-musuh agama ni, dia akan gunakan macam-macam fitnah. Akan berlaku ke atas Ustaz Kazim, akan berlaku di atas saya, akan berlaku di atas agama. Jadi buat apa tuan kita nak buka lubang fitnah ni? Dan kita tutup siap-siap. Kalau Ustaz Kazim request, tak apalah tu, buat bagi depa nak tengok. Saya ni kena sihir macam mana, depa duk kata saya ni tipu, saya ni marketing, saya ni lagu tu lagu ni. Kalau Ustaz Kazim kata lagu tu, saya on je lah. Itu semua terpulang pada Ustaz Kazim lah. Saya tak mau cakap apa. No? Saya pin niat saya bukan saya nak buat live, saya nak ambil publicity ke apa ke ni pun tak mau. Tak ambil gamak pun tak apa. Saya nak cuba, orang kata apa, nak ikhtiar supaya Ustaz Kazim sembuh dan Ustaz Kazim boleh menjalani kehidupan seperti biasa, boleh mengajak kita balik, kita nak dengar ilmu-ilmu daripada mulut beliau. InsyaAllah itu saya niat. Saya tak ada plek semua, saya tak mau. Terpulang pada Ustaz Kazim insyaAllah. Ustaz Kazim pun dah buat rawatan hospital kan, still sama juga. So kita ikhtiar moden dan rawatan Islam. Ya mungkin kita tak tahu. Ustaz Kazim dah ketiak macam-macam lah. Dia pergi hospital ke, dia jumpa pakar, dia datuk, bukan orang biasa, datuk Ustaz Kazim, datuk. Berapa banyak orang nak sponsor dia, berapa banyak doktor-doktor pakar yang baik dengan dia. Takkan dia tak arti fikir. Datuk, tuan-tuan, lebih pada kita lah. Kita pergi klinik banyak RM30 asal mahal lah. Ni datuk, dia pun mesti dah ketiak dah lah. Semua dia dah buat dah, tapi belum ada izin dia lagi. Salam dari Kelantan tu. Salam. Tak perlu lah banyak keburukan daripada kebaikan. Ya, betul itu yang kita tak mau. Saya pun tak minat, tuan. Macam-macam kes lah, tuan. Bila buat live ni, kalau buat biasa-biasa tu tak apalah, kita rawat orang biasa. Bila merawat VIP ni, kalau nak merawat ni, dia jadi benda lain. Musuh Ustaz Kazim banyak, musuh saya pun orang yang ramai. Tuan kena faham, saya musuh saya ramai, tuan. Ada golongan-golongan yang tak suka dengan saya, yang kata saya ni merapu, merepek, menipu, membohong, menjual agama macam-macam. Sama dengan Ustaz Kazim. Ramai juga musuh-musuh dia kata ni ustaz publicity, ustaz selebriti, ustaz penipu orang lah, ustaz apa nak renting lah, macam-macam. Musuh Ustaz Kazim banyak, musuh saya pun banyak.
Kalau kita buat live tuan, tiba-tiba boleh jadi benda fitnah lagi besar. Buat apa tuan? Lebih baik saya mungkin buat live sebelum saya sampai. Ada hari-hari yang saya beritahu nanti saya akan buat live. Bila saya nak pergi dah, saya akan buat live. Saya minta tuan-tuan doa saja, semua supaya proses tu berjalan dengan lancar dan penyembuhan tu ada pada Ustaz Kazim. Kalau tak sembuh pun kerja Tuhan. Kalau sembuh pun kerja Tuhan. Bukan kerja saya, bukan pandai saya, bukan ni. Saya usaha sahaja. Alah, nampak ternampak JC Liverpool pula. Itu yang saya boleh beritahu tuan. Nak kata confirm, tu suruh pergi buat confirm. Tak, siapa nak confirm? Confirm Tuhan yang confirm. Saya bukan boleh confirm. Kalau nak minta tolong Ustaz berubat, boleh ke WhatsApp Ustaz? InsyaAllah, insyaAllah. Yang penting Ustaz Muhammad Sufi, yang betul itu. Dari segi sains memang akan ada pandang eczema, tapi dari segi sembuh ada kat eczema juga. Kita berubat dua-dua insyaAllah. Musuh-musuh supaya tak boleh tunggu berlaku kesilapan. Ya, saya dah tak larat dah tuan-tuan. Fitnah kat saya ni, macam-macam fitnah yang berlaku atas saya. Saya tak layan lah, baik-baik lah. Mereka nak kata saya penipu ke, mereka nak saya kata saya mohong ke. Alhamdulillah lah, orang yang tahu-tahu lah, orang yang bisa jumpa, orang yang bisa merawat, dia tahulah saya menipu ke, saya membohong ke. Kalau saya nak buat duit ni, kaya-kaya kaya-kaya saya hidup saya. Betul saya boleh beritahu. Ni duduk hidup pun macam orang biasa saja. Ustaz Syafiq tak join, saya akan ajak lah dia. Tengok macam mana kalau dia free, kita join sekali insyaAllah. Itu saya minta tuan-tuan doa saja insyaAllah. Doa saya penting. Semua orang nak Ustaz Kazim sembuh. Kita doa insyaAllah. Semoga mudahkan usaha tu. Ya insyaAllah, insyaAllah. Apa lagi tuan-tuan nak tanya? Saya dah terang ni. Eczema ke, sihir ke, saya dah terang dah. Dua-dua adalah penyakit. Dua-dua datangnya daripada Allah SWT. Dan dua-dua kita kena retiak cara macam mana. Nak retiak cara moden, nak bagi ubat sapu krim ke apa ke, buatlah. Kita rawatan tradisional, rawatan Islam, kita boleh ruqyah, kita balik cari herba-herba ni, kita buat insyaAllah. Jadi itu saya daripada saya tuan-tuan. Saya tak mau nak live panjang-panjang dah. InsyaAllah kita doa saja. Saya minta tuan-tuan doa pada saya, doa pada semua, doa pada Ustaz Kazim, doa pada semua orang yang kena penyakit, kena sihir. Semoga mereka dapat jalan penyembuhan insyaAllah dengan izin Allah. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.